Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. وقال الله تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Imam, Tuan Nazir, seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bila kita bicarakan tentang Ramadan, bulan Al-Quran, sudah pastilah kita akan melihat kepada satu firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan telah diturunkan padanya Al-Quran. Bilakah diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan tu? Dalam bulan Ramadan tu bila Allah menyebut dalam firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Bilakah malam Al-Qadar itu? Sudah pastilah malam 10 terakhir Ramadan. Baik. Dan Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar, lengkap 30 juzuk daripada Lauh Mahfuz, maka disimpan di langit dunia. Mana turun malam tu, semua sekali turun, disimpan di langit dunia. Kemudian turun buat kali pertamanya di muka dunia ini, iaitu pada bulan Ramadan juga, iaitu pada 17 Ramadan. Ini ada khilaf. Bila sebutnya berlakunya pada 17 Ramadan, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita ambil asas perbahasan dulu. Dan kalau kita perhatikan, bila kita bicarakan pasal Al-Quran, Al-Quran ni ada disebut dengan nama ayat-ayat Makkiyah. Ada juga disebut ayat Madaniyah. Ada juga disebut ayat Muhkamat atau Muhkam. Dan ada juga disebut ayat Mutasyabihat. Dalam Al-Quran ada dipanggil ayat Makkiyah, iaitu ayat yang turun sebelum daripada hijrah. Dan ada ayat dipanggil ayat Madaniyah, ayat yang turun selepas daripada hijrah. Kemudian ada ayat dipanggil ayat Muhkam atau ayat-ayat hukum. Dan ada ayat yang dipanggil ayat Mutasyabihat, ayat yang kesamaran pada makna dia. Dan dalam Al-Quran juga ada juga dinamakan ayat nasakh dan juga ayat mansukh. Mana ayat yang dimansuhkan hukumnya tetapi dinasahkan, digantikan hukum yang lain, seperti dalam bab arak. Dalam bab arak itu diturun empat kali. Baik. Itu satu. Dan bila kita bicarakan tentang ilmu Al-Quran, dia ada ayat yang surah yang pertama turun sekali. Yang pertama sekali turun iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat itu menyebut sebagai penanda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Pelantikan dia sebagai rasul. Kemudian 40 hari setelah dia menanti untuk menunggu wahyu yang kedua. Nak sebutnya, ketika turun wahyu yang pertama, Nabi dalam ketakutan, dan baginda Nabi menceritakan kepada Khadijah binti Khuwailid akan peristiwa yang berlaku.
Waktu tu Khadijah terus berjumpa dengan Warqah bin Naufal, iaitu seorang buta yang pakar Taurat, pakar Zabur dan pakar Injil, yang dinamakan ahli kitab. Dan ketika itulah tuan-tuan, bila Warqah bin Naufal bertanya kepada Khadijah binti Khuwailid, "Ya Khadijah," Warqah ni seorang buta. Dia kata, "Ya Khadijah, kalau mengikut pada cerita kamu, itulah namus, itulah Rasul maktuban indahum fit Taurah wal Injil." Yang disebut dalam Taurat, yang disebut dalam Injil, Rasul ini ialah Rasul menjadi pelengkap kepada Rasul-Rasul yang terdahulu, dan Rasul inilah yang akan melengkapkan Taurat, Zabur dan juga Injil. Sebab maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Tanda-tanda kenabian itu disebut dalam Taurat, disebut dalam Injil. Dipanggil irhash. Apa dia irhash? Perkara luar biasa sebelum kelahiran. Dia bertanya, "Wahai Khadijah, siapakah keturunan suami kamu ni?" Bila dibacakan tentang salsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjumpa kepada Qusay, berjumpa kepada Kilab, dan akhirnya berjumpa sampailah kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dalam Taurat dan Zabur menyebut akan datang seorang rasul yang akan melengkapkan agama ni daripada keturunan Ibrahim. Sebab itu Nabi Isa kata, "Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel." Berkata Isa anak Maryam, "Wahai bani Israel, inni Rasulullah ilaikum." Sesungguhnya aku adalah Rasul daripada kalangan kamu. Isa kata kepada kaum Bani Israel, "Mubasyiran birusuli." Aku nak khabarkan berita gembira, wahai Bani Israel, akan datang seorang Rasul selepas ini, mim ba'dismu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Jadi tuan-tuan, Warqah bin Naufal, seorang ahli kitab, dia cuba menyelidik salsilah keturunan Nabi. Didapati dia berjumpa dekat Ismail. Sedangkan orang-orang Yahudi mengharapkan Nabi akan datang daripada keturunan Bani Israel. Tengok tengok silsilah. Ibrahim perkahwinan pertama dengan Siti Sarah, tak dapat anak. Kalau nak cerita panjang tuan-tuan ni. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah kata, wahai Ibrahim, aku nak lantik kamu jadi pemimpin. Maka kata Allah, qala inni ja'iluka linnasi imama. Sebelum kau layak sebagai pemimpin, kamu akan diuji dulu. Ya, ujian Nabi Allah Ibrahim pertama mencari Tuhan. Lepas tu dia kata patung, lepas tu dia pecahkan patung, kemudian dia kata matahari, kemudian dia kata bulan, kemudian dia kata bintang. Dia berjaya ujian tu tadi, dan dia dibakar oleh kaum dia. Dia berjaya ujian tu tadi, dan dia minta sejak muda dia nakkan anak. Rabbi habli minas salihin, ya Allah kurniakan aku anak yang soleh. Dia tak dapat, perkahwin dengan wanita yang paling cantik waktu tu, yang bernama Siti Sarah daripada Babylon. Dia bersitu. Kemudian tak dapat anak lagi. Rabbi habli minas salihin, ya Allah kurniakan aku anak yang soleh. Ibrahim kata, tak apalah, mari kita berhijrah pergi ke Iraq. Pergi ke Iraq dan pergi ke sebuah tempat yang dipanggil Mesir. Berbulan madu di Mesir. Raja Mesir tertarik dengan Siti Sarah sebab kecantikan yang luar biasa tu. Kemudian waktu tu raja memberikan kepada Siti Sarah seorang budak perempuan yang namanya Siti Hajar. Dan Ibrahim kata, tak apalah Sarah, kita belum ada rezeki lagi nak dapat anak, jom kita berhijrah ke Palestin. Tengok jauh Babylon, dia naik ke Iraq sampai ke Palestin.
Sampai di Palestin usia Siti Sarah tua. Ibrahim pun semakin tua. Sebab Ibrahim sejak muda sebut, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan aku anak yang soleh. Tuan-tuan, waktu tu Sarah pujuk Ibrahim, Rabbuhu bikalimat. Ibrahim diuji oleh Allah dalam bab perkahwinan. Sarah offer dia, abang ambillah Siti Hajar buat isteri. Sebab tuan-tuan, Siti Nabi Allah Ibrahim dah semakin tua. Tua dah. Dia pujuk, bang ambillah Siti Hajar. Ibrahim kata tak nak, kata dia. Ambillah bang, tak nak, kata. Oh tu. Tuan-tuan, kalau macam tu ada harapan, tak nak ke tak nak saja. Dia offer, ambillah bang, tak nak. Sebab apa Ibrahim tolak tuan-tuan Siti Hajar? Sebab wanita kulit hitam. Takrani. Kalau tuan-tuan offer yang hitam, nak saja. Hitam yang macam telefon ni tuan. Takrani ni, dia orang takrani ni memang dia hitam, dia hitam tapi dia pembersih. Orang takrani tuan, dia cukup bersih. Kalau tuan pergi rumah orang takrani, ya Allah ya Tuhanku, dapur dia cukup bersih, luar biasa bersih dia. Tapi dia takut air. Dia mandi susah tuan. Itu sebab di Mekah kita perhatikan orang takrani ni, kerajaan Saudi tangkap yang minta sedekah tu kan, yang haji baba tu kan, yang minta sedekah tu. Sekarang ni dia tangkap lepas sebab dia membabitkan gambaran Siti Hajar tu. Baik. Kemudian dia offer lagi, ambillah bang, tak nak. Ambillah bang, tak nak. Nak ke tak nak? Boleh juga, kata last sekali tu. Kahwin dengan Siti Sarah, kahwin Siti Hajar, dapat anak nama Ismail. Cemburunya Siti Sarah kepada Siti Hajar. Cemburu dia. Lalu pada waktu itu, saya ringkaskan cerita, nak ceritakan pergi Arafah kan panjang tuan-tuan. Tu 3 hari baru habis Saya ringkaskan. Maknanya pada waktu itu Ibrahim dapat anak yang pertama, Nabi Allah Ismail. Itu yang dia bawa ke Mekah tu. Kemudian bila Nabi Allah Ibrahim meninggalkan Siti Hajar ke Bakkah, Mekah tu, dia angkat tangan. Allah rakamkan dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahim, berkata Ibrahim, Rabbi ja'al hadha baladan amina, jadikan negeri tempat aku nak tinggal, isteri dan anakku ini, baladan amina, negeri yang aman damai. Buka suratul Baqarah juzuk yang pertama, yang makra yang terakhir, makra yang ke-8 sebelum masuk Saikul Sufa. Dia duduk sebelah kanan, 1, 2, lepas tu Saikul Sufa. Tahu makra? Dalam satu juzuk ada 8 makra. Orang Melayu panggil ain. Ya, dia ada tanda bintang tepi tu kan. Makra. Satu makra kalau kita baca secara murattal, dia akan baca 10 minit. Kalau 8 makra, 8 kali 10 apa tuan? 80 minit. Agak-agak tarawih, boleh tak buat 80 minit? Boleh tuan? Memang pakai lari lah Syekh. Tak lama tuan. Kalau kita 80 minit memang tak lama. Sebab 80 minit lebih kurang sejam kan. 60, 1 jam lebih kan. Baca murattal, innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Macam tu ya. Kalau nak baca laju, baca hadar. Buat macam Sudais baca tu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir, man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sudah dibaca hadar, diborong semua 2 rakaat kecuali mat lazim.
hadar. Tetapi yang kita selalu bawa ni bacaan murattal ataupun tadwir, dia baca 2446. Faham tak tuan-tuan? 2446 ni. Faham tak? Ni bukan main bola sepak tuan-tuan. 2446 ni mana mak jaiz dia baca 2, mak wajib dia baca 4, mak arid dia baca 6. Itu dia panggil 2446. Tapi saya tengok Tok Imam kita dia langgar semacam tuan-tuan, tak ada 2446 lah. Ikut suka-suka hati dia tuan-tuan. Kejap-kejap dia buat murattal, kejap-kejap dia buat tadwir, kejap-kejap dia buat hadar, kejap-kejap dia buat tartil. Sebab Quran ada 4 wajah. Tahqiq baca yang paling lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tuan-tuan imam buat macam tu ni rasa tuan-tuan. Lama nak habis tu. Yang kedua bacaan tartil, yang macam tilawah Quran tu. Tartil dia baca 2446. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tartil. Ada tak imam buat tartil jadi imam je? Ada tak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada tak tuan-tuan? Tak ada je. Tartil. Kemudian yang ketiga bacaan murattal. 2446. Bismillahirrahmanirrahim. Tu murattal. Selalu baca murattal ni Syekh Mahir. Kenal tak Syekh Mahir? Imam Masjidil Haram, kenal tak? Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu bacaan murattal. Kemudian hadar selalu Sudais buat. Dia akan baca semua 2 harkat. Mak jaiz pun 2 harkat, mak wajib pun 2 harkat, kecuali mak lazim dia atau mak arid lis sukun dia buat. Contohnya innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Itu semua dua. Tapi Tok Imam kita rojak. Pasembau ada, telur ada, semua campur saya. Kan? Tuan-tuan nak tengok? Tak, saya tengoklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Murattal. Ar-Rahmanirrahim, Malik. Hadar pula tuan-tuan, dia campur saya. Dia kaedah dia. Quran ni dia. Sama juga tuan-tuan. Bila sebut dengan nama Al-Quran tu, Allah kata wal kufi ma'a makkin yu'ad basmalah siwahuma awwala alaihim uddalah. Ulama al-adad bersepakat mengatakan Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Jumhur siwahuma awwala alaihim uddalah. Kalau dia baca basmalah sebagai 1 ayat, maka alaihim tidak dikira sebagai 1 ayat. Ini dia panggil ilmu fawassil. Orang-orang awam memang tak pernah dengar ilmu ni, Syekh. Ilmu fawassil. Yang ni tanya orang qiraat, dia tahulah ilmu fawassil. Baik. Bila sebut gitu, maknanya sebab itu kita menjaharkan basmalah. Menjaharkan basmalah dikira sebagai 1 ayat. Siwahuma awwala alaihim. Sementara mazhab Hambali, dia tidak meletakkan basmalah sebagai 1 ayat, sebab dinyatakan banyak kali Nabi tidak menjaharkan basmalah, mana tidak menguatkan basmalah, tetapi dia berhenti pada alaihim yang pertama. Nampak tak ada beza? Nampak tuan-tuan ada beza?
Imam Syafi'i pula kata, aku tidak akan meninggalkan satu perkara yang Nabi pernah buat walaupun sekali. Sebab itu mazhab Syafi'i ada baca kunut. Sebab Syafi'i kata, aku takkan tinggalkan. Sebab Nabi baca kunut 3 bulan ni tuan-tuan. 3 bulan selepas Uhud, 3 bulannya. Lepas 3 bulan keadaan dah tenang, Nabi tidak lagi baca kunut sampai dia wafat. Itu dipegang oleh mazhab Hambali. Duduk sunnah, duduk betul tuan-tuan. Itu dipanggil fiqh ikhtilaf. Dipanggil fiqh ikhtilaf. Sebab itu kita perhatikan di Mekah, imam dia sirkan bismillah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim. Ayat ke-6 dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 7. Kita pula dalam mazhab Syafi'i, dia mengira basmalah sebagai satu ayat, siwahuma tidak mengira alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siwahuma, dia tak kira. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia tak berhenti pada alaihim. Itu nak kenal lah. Itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam fiqh kata boleh berhenti sekiranya nafas tak sampai. Boleh berhenti dengan syarat jangan mengatakan itu sebagai satu ayat. Sudah. Tuan-tuan. Tapi orang kita 8, tuan-tuan. Sebab itu bila sudah sebagai Malaysia terkejut, dia kata sini mazhab mana, dia kata bismillah pun dia baca, alaihim pun dia berhenti. Tapi kita di sini ada masalah tak? Tuan-tuan, di Malaysia ada masalah tak benda macam ni? Tak ada masalah. Sebab apa? Orang awam tak tahu benda ni. Yang tahu geng-geng kiraat. Yang tahu yang belajar Darul Quran dekat Kuala Kubu tu. Mereka memang dia ilmu dia pun dia panggil ilmu fardu kifayah, tuan-tuan. Maknanya seorang tahu pun dah cukup. Jadi kita tak faham, tanya pada yang tahu. Fas'alu ahlaz zik. Bertanyalah kepada orang yang tahu. Okey, saya masuk balik. Tuan-tuan. Sebab itu nak sebutnya apabila Nabi Allah Ismail apabila Ibrahim balik semula ke Palestin, ketika ditinggalkan Siti Sarah tu di situ, wa idh qala Ibrahim, ya Allah jadikan negeri-negeri aman damai. Betul tuan-tuan, hari ini Mekah ni negeri yang aman damai kerana doa Ibrahim. Sebab itu tempat mustajab doa ni di antaranya ialah di atas bukit Safa. Sebab itu kita boleh naik atas bukit Safa, kita kena pandang ke Kaabah, kita kena istilam. Sebab apa? Kita melakonkan perbuatan Siti Hajar. Bismillah, ya Allahu Akbar kan. Sebab waktu itu Siti Hajar sedang memerhatikan anaknya Ismail pada waktu itu. Apa kata dia? Ya Allah jadikan negeri-negeri aman damai. Dan ketika Ibrahim balik ke Palestin, dia tengok Siti Sarah mengandung dapat anak nama Ishak. Daripada Ishak lahir Yakub, lahir Yusuf, Daud, Sulaiman, Ilyasa sampailah kepada Isa. Dan keturunan di sebelah Siti Sarah dipanggil Bani Israel. Daripada Bani Israel, Rasul dia ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Sebab itu kata Warqah bin Naufal, wahai Khadijah, tolong rahsiakan cerita ini.
Kalau Yahudi tahu Rasul itu suami kamu, pasti mereka akan bunuh suami kamu. Why? Sebabnya mereka mengharapkan Rasul akan datang daripada Bani Israel. Rupanya dia terberhenti dekat Isa. Isa diangkat ke langit. Kemudian irhash, tanda-tanda kenabian lagi. Apa dia? Ada cop di badan Nabi. Apa tanda-tanda kenabian? Peristiwa awan yang menyelubuhi dia ketika dia bersama dengan Abu Talib ketika berada di Syam. Jadi tuan-tuan, tanda-tanda ni Khadijah menceritakan kepada Warqah, inilah Rasul yang dinanti-nanti. Ketika wahyu pertama turun, dan bila diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sangat gembira, tak sabar untuk menunggu wahyu yang kedua. Waktu itulah tuan-tuan, selama 40 hari nak tunggu wahyu kedua. Selepas 40 hari turun ayat, Ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut, Qum fa'anzir, bangun berikan peringatan. Bermakna bermulalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata, wahyu kedua bermakna Nabi dapat tauliah mengajar, tuan-tuan. Mulakan kerja dakwah. Yang faham tauliah pula, saya nak sebutnya, dia mula dapat arahan untuk berdakwah. Dakwah ada dua, dakwah secara sembunyi, dakwah secara terang-terangan. Ketika turun wahyu kedua ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dia kata, wahai Jibril, boleh tak aku minta satu permintaan? Kata Jibril, apa dia? Dia kata, boleh tak Al-Quran ni turun dengan macam-macam wajah bacaan? Dia minta Quran ni turun dengan macam-macam wajah bacaan. Kata Jibril, sebab apa? Dia kata, kerana umatku berbilang bangsa. Bila umatku berbilang bangsa, lidah mereka tak sama. Maka waktu tu turunlah Al-Quran dengan 7 bacaan yang dipanggil qiraat. Tu ada qiraat Nafi', ada qiraat Kisai, ada qiraat Warshun, ada qiraat Hamzah, ada qiraat Kumbul. Kita di Malaysia qiraat apa, tuan-tuan? Kita di Malaysia qiraat apa? Dah lama hidup takkan tak tahu, tuan-tuan. Malaysia ni Imam Hafs daripada Asim. Kena ingat tu. Pegang Kita mazhab apa di Malaysia ni? Boleh jawab saya. Mazhab Syafi'i. Kita punya akidah apa dia? Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran? Entahlah ustaz, saya ikut dia pejabat agama kata dia. Asy'ariyah, Abu Hasan al-Asy'ari. Tu kita faham tu. Aliran kita ialah aliran Abu Hasan al-Asy'ari atau dipanggil Asy'ariyah. Kita punya qiraat Hafs daripada Asim. Tu dia. Yang kita baca tadi Hafs daripada Asim. Kalau qiraat Warash, Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Warash, tuan-tuan. Wa bila'il akhiratuhum, itu qiraat Nafi', Kisai dan sebagainya. Quran itu turun dengan macam wajah bacaan. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, kata Nabi, umat dia berbilang bangsa, lidah tak sama. Sebab tu kalau kita pergi di sebelah Tunisia, sana bacaan Warshun. Kalau kita pergi di sebelah India, sana dia ambil qiraat Kisai. Sebab sesuai dengan lidah dia kan. Kan India kan apa yang sebut insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Dia sesuai dengan qiraat tu. Kesesuaian dia. Kalau kita tengok orang Afrika dia baca qiraat Qulun, qiraat Hamzah. Wadduhi wal laili iza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tu qiraat Hamzah. Jangan terkejut saya dengar orang sana baca. Saya dulu, tuan-tuan, 1982
saya wakil negara dalam pertandingan hafal Quran peringkat antarabangsa di Arab Saudi. Itu sejarah hidup saya yang paling saya tak lupa lah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada anak yang johan kebangsaan tahfiz ni, kalau dia dapat pergi Arab Saudi, pergi tuan-tuan. Sebab apa? Keistimewaan dia, orang yang mewakil negara, dia akan dapat kelambu Kaabah besar meja ni. Yang kedua, dia akan dapat masuk dalam Kaabah. Itu keistimewaan dia. Sejarah hidup saya yang paling indah sekali tuan-tuan, dapat masuk Kaabah. Saya umur masa tu belasan tahun. Masa tu saya wakil negara waktu tu. Di sana tuan-tuan, kalau pertandingan hafal Quran dia akan tanya, al-mutawakkilin 'ala Allah al-musta'inu nabih, kata dia. Dia kata, ya walad iqra. Dia suruh baca. Jenis Arab ni tuan, kalau kita baca sedap, dia tak suruh berhenti, dia suruh biar. Jenuh kita nak tunggu berhenti. Tapi kalau negara Afrika tu baca tak sampai 2 minit dah berhenti dah. Sebab dia kan orang Afrika, walau mawasiba, dia baca gitu je. Dia suruh berhenti. Qiraat. Waktu tu tuan, saya ingat lagi ketika dalam pertandingan tu, masa dengan arwah Datuk Hasan Zahari, Datuk Ustaz Zaharuddin, Imam Masjid Negeri Sembilan sekarang ni, yang dia wakil 15 juzuk. Ustaz Ramli Abu Bakar wakil 30 juzuk. Ustaz Syekh Roslan, Imam Besar Masjid Negeri Kedah, Datuk Syekh Roslan, dia ambil dalam 10 juzuk. Saya ambil Tarannum dan 10 juzuk. 10 juzuk dan Tarannum dan Qiraat sekali waktu tu. Tuan-tuan, ketika kita baca tu, dia tanya, Qiraah Hafs daripada Asim. Dia tanya, Aywa, Iqra Ibni Qiraat Nafi' Kisai Warshun. Malaysia belum pernah buat lagi, Syekh. Malaysia belum pernah buat lagi pertandingan qiraat. Dia tanya dengan qiraat belum lagi. Kita benda ni dah berlaku 30 tahun yang dahulu, 40 tahun dulu dah buat. Saudi dah buat dah. Kita baru nak bermula. Alhamdulillah tuan-tuan, dah sampai ke tahap tu. Mana satu hari besok, tak mustahil tuan-tuan. Tak mustahil, mungkin 10 tahun akan datang, tuan-tuan takkan jumpa lagi imam berhenti alaihim. Sekarang masih berhenti lagi, betul tak? Sekarang berhenti tak? Bismillah pun dipulun, alaihim pun dia pun dipulun kan? Tidak jadi salah tuan-tuan, sebab peringkat awal. Peringkat awal. Baik, sebab sejarah saya bila saya masuk Kaabah tu, saya ingat lagi, Raja Fahad. Masa tu kami bila masuk, serta ada satu negara 5 orang, dia ada 100 buah negara. Masuk tu berebut. Orang Arab kata barakah kan. Masa dia tolak tangga tu, saya masa tu kecil tuan, dia syarat nak masuk kena pakai baju kebangsaan. Saya pakai baju kerajaan negeri bagi tu, yang samping penuh bagi masuk. Saya masuk celah-celah kelengkang orang, sama-sama kita pun berebut je. Masuk dalam. Bila masuk dalam tuan-tuan, saya tergamam sekejap tengok dalam Kaabah kan. Lepas tu sembahyang 2 rakaat, pandang ke arah dinding lah. Kalau kita kat luar pandang ke arah Kaabah kan, kalau dalam tu pandang ke arah dinding dalam. Masa tu dia pasangnya setanggi wangian tu, baju kita melekat wangi tu. Lepas tu saya pandang, masa tu saya doa, ya Allah, saya nak datang Mekah setiap tahun. Tu doa saya. Ya Allah, aku nak datang Mekah setiap tahun. Tu tuan-tuan, Allah bagi saya pergi Mekah setiap tahun, kecuali Covid ni tu nak tak pergi saya. Setahun saya pergi 7 kali. Tuhan bagi. Doa saya masa umur belasan tahun, 19 tahun tak silap saya masa tu. Ya Allah. Lepas tu teringat pesan mak saya. Dia kata, engkau kalau berdoa besok jangan pandang atas, nanti buta mata engkau. Kata orang tua biasalah, buta mata. Saya pun doa, teringin nak pandang je, pandang atas. Alah, tak buta pun kan orang tua dulu kan, tak apalah. Jadi saya nampak satu pintu dalam tu, sebab dia ada tiang, satu pintu.
kita budak kan. Kita nak buka pintu tu. Bila saya nak buka pintu tu tuan-tuan, polis Arab tu kata, "Isyhada ya Syekh. Roh hinzir anda." Babi kau kata. Oh, dalam Kaabah sebut babi gitu tu. Arab. Saya kena halau keluar lah tu. Dah ada kena halau. Masa keluar tu tuan-tuan, orang dekat tawaf semua angkat tangan, barakah, barakah, barakah. Bila turun tu, orang peluk, ya Allah, geli Syekh. Tuan-tuan boleh bayang tak seramai orang tu cium kita macam mana rupa? Muah, 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 Allah geli tu. Saya ingat saya masa tu masuk dengan arwah Tan Sri Azhari. Kami 8 orang masuk, 6 orang masuk. Kena cium ni, cium kan. Lepas tu yang paling sedih tu digunting-gunting baju kita tu. Barakah, 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 barakah. Saya keluar tuan-tuan macam fakir miskin, lubang-lubang. Siapa yang masuk semua kena gunting-gunting baju, lubang-lubang baju. Dan yang paling sedih tu kain samping saya tu, tinggal gulung lain semua dia potong. Sebab tu kali bila saya sampai saja di Malaysia, masa tu balik daripada Malaysia tu, bila saya dapat tempat kelima dalam pertandingan tu, tempat kelima tu, Arab Saudi pertandingan ni hadiah sampai nombor 5. Kita sampai nombor 3 je. Dia sampai nombor 5. Jadi bila sampai saja, Satuan Bomber Malaysia dah tunggu dah. Dia offer nak beli kelambu Kaabah. Tu benda syirik tu Syekh. Tak ada apa pun tuan-tuan, hikmah benda tu tak ada apa pun. Cuma dia sebut dia istimewa sebab duduk di dinding Kaabah. Ada sekali saya keluar dalam surat khabar dulu, saya tunjuk kelambu Kaabah tu, menduyun orang datang. Dapat selai cukup Ustaz, selai. Nak buat apa? Nak letak dalam wallet gitu. Untuk apa? Supaya duit bertambah lah wallet. Dah syirik dah Syekh. Dia tak ada apa, tak ada apa hikmah pun. Benda tu sebagai kehebatan Kaabah saja. Okey tuan-tuan. Tuan nampak tak Al-Quran? Kehebatan Al-Quran. Baik. Tuan-tuan kenal tak imam besar Masjid Negara? Tan Sri Syekh Ismail. Kenal tak? Orang Quran. Dia adalah generasi pertama tuan-tuan. Saya generasi kelima. Generasi pertama dia Tan Sri Syekh Ismail, Datuk Hasanuddin Al-Hafiz, kemudian Ustaz Kamaruddin Amri, kemudian Syekh Zaharuddin, Syekh Salahuddin. Geng-geng tu tuan-tuan semua dah meninggal. Tinggal 2 orang Kumpulan pertama tu yang hafal Quran tu tinggal 2 orang Tinggal siapa dia? Tan Sri Syekh Ismail dan Datuk Salahuddin. Tuan-tuan perasan tak mereka-mereka ni tuan, generasi pertama orang Quran, Allah bagi keistimewaan pada dia. Walaupun sijil tak tinggi mana tuan-tuan, yang tinggi yang paling hebat waktu tu, sijil yang paling hebat sekali waktu tu ialah Datuk Hasanuddin Al-Aurelham. Dia ada 2 degree. Hak lain ada yang pakai hidung, ada yang tu, tapi Allah bagi sebab ilmu Quran ni tuan-tuan, imam besar Masjid Negara Jusa A Syekh. Jangan main, Jusa A bukan Jusa B. Hebat tak Quran? Saya nak ceritakan kumpulan saya, kumpulan yang kedua, tak ada seorang pun yang menganggur daripada orang-orang Al-Quran ni. Generasi kedua, Zaharuddin apa semua, tak ada. Generasi ketiga, generasi saya, generasi kelima ni pun tak ada tuan-tuan yang menganggur kerana Al-Quran. Sebab Allah dah kata dah, Al-Quran ni ialah satu benda mukjizat yang luar biasa. Saya ingat saya era tahun 80-an dulu tuan-tuan, orang Quran ni tak laku Syekh. Saya ingat lagi masa merayu-rayu minta beasiswa, semua orang tak nak bagi je. Dia kata ni besok kalau lulus nak kerja apa ni, apa Quran. Masa tu era 80-an. Masa tu orang kata kami orang gila tuan-tuan. Sebab saya bawa Quran hafal dekat Masjid Negara tu. Pusing masjid. Innal ladina amanu wal apa Quran. Orang kata gila ke apa budak ni pusing-pusing masjid kan. Masjid Negara. Lepas tu tertidur sampai tertidur dekat makam Turazak tu. Menghafal. Sedar-sedar ada duit, orang bagi kita duit. Kita ingat kita bersedekah ke apa situ. Zaman tu
Al-Quran, Syekh. Tuan-tuan ingat, bila turun wahyu yang kedua ni, Nabi minta, ya Allah, minta Quran, dia kata, wahai Jibril, jumpa Allah, minta Quran turun dengan 7 bacaan. Sebab apa? Sebab umat kamu tak boleh ikut kalau dibaca dengan satu wajah bacaan. Betul tak? Sebab tak sama, Syekh. Cina cakap dia banyak shong gitu. Yang kalau yang Korea hanya cayo. Dia tu pula kesesuaian dengan lidah dia. Terus saya pergi jauh lah, tuan. Orang Melayu pun, saya tuan-tuan buat hakim, saya kenal tu orang Melaka, tu orang Pahang, tu orang Kedah. Sebab kita ni baca Quran, kadang-kadang kita bunyi negeri kita. Pasal tak, tuan? Tengok orang Melaka, ulo, hijau, melengkor, atas, pagar. Tu orang Melaka. Tengok dia baca Quran, bunyi Melaka, wa ula, memang Melaka tu. Kalau la dekat dalam, Melaka. Orang Negeri Sembilan, dia ngeja pun cara Negeri Sembilan. Alif da te a, alif ba wa i, alif da pan u, a e o. Nampak dia macam tu. Bila dia dah dewasa, dia bunyi pun macam Negeri Sembilan. Maraban ya no. Mana ada no, tuan-tuan? Nun wa mati depan nu. Ya no ral a. Nampak tak? Dah bunyi Negeri Sembilan dia tu. Tengok orang Kedah, hampa depa kita, hampa depa kita ayak. Kan? Kalau orang Kedah, hampa depa wa ma ata Kedah. Tu belum masuk Jawa lagi. Saya pergi Tanjung Karang, saya tengok ada bapa tu ajar cucu dia baca, datuk dia ajar. Dia kata, ikut atuk baca. Dia baca lam seper lam waw medu-medu. Saya kata apa pula punya dia baca. Lam seper lam waw medu-medu, lam potong lam alhamdu. Gitu. Saya kata Jawa ke? Bukan, Banjar. Kata, oh Banjar. Kalau Jawa alif jebra kan. Dia kadang-kadang dia terbawa dengan kenegerian. Sebab kan dia disebut Iqra'ul Quran kama unzil, bacalah Al-Quran sebagaimana ia diturunkan. Baik, saya laju lagi. Tuan-tuan, bila turun wahyu kedua tu tadi, berbada pelantikan Nabi sebagai Rasul, saya bawa ujung sekali. Maka turunlah ayat yang terakhir. Kita ambil ujung lah. Kan baca satu tak sampai ujung. Turun ayat terakhir, iaitu wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Terkejut tuan-tuan. Selalu dengar al-yauma akmaltu lakum kan? Saya ceritakan. Itu dipanggil ayat-ayat madaniyah. Ayat yang turun selepas daripada hijrah. Ketika hukum Islam telah sempurna, tiba-tiba hanya satu lagi belum sempurna, iaitu haji. Lain seperti syarat solat, puasa, zakat, haji, zakat, kemudian bab nafkah, bab muamalat, bab munakahat, bab perniagaan, bab pemerintahan, bab pelantikan hakim, dah sempurna dah. Tiba-tiba haji belum. Pada tahun ke-10 hijrah, maka Nabi memerintah, Nabi kata, aku akan melaksanakan ibadah haji. Dan bila Nabi sampai saja ke Arafah, waktu itu pada 9 Zulhijjah, di Wadi Uranah, turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka pada hari ini sempurnanya agama. Mana agama, hukum Islam dah sempurna. Sebab itu orang yang paling gembira ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar kata, aku takut Nabi semakin hari semakin tua. Aku takut agamanya jadi seperti Musa. Musa wafat di saat Taurat belum sempurna. Tengok Isa diangkat ke langit di saat Injil tidak sempat menyempurnakan Taurat dan Zabur. Dan Nabi Muhammad semakin tua. Aku takut agamanya akan terhenti di situ. Bila turun ayat tu, ketika tu Nabi berada di Arafah pada 9 Zulhijjah. Saya nak tanya tuan-tuan, ayat tu turun di Arafah, nak panggil ayat Makkiyah ke ayat Madaniyah?
Tuan-tuan, jangan takut jawab, tak ada penyingkiran. Jawab tuan-tuan. Madaniyah ke Makkiyah? Ayat tu turun di Arafah. Ayat Makkiyah ke Madaniyah? Ayat Madaniyah. Sebab ayat turun selepas daripada hijrah. Ya. Saya tak salahkan kalau tuan-tuan tak jawab. Sebab apa? Pengalaman saya dekat TV ni tuan-tuan, yang telefon saya banyak pun perempuan, Syekh. Lelaki tak ada. Jangan harap nak telefon itu. Dalam program Kalam Suci, 5 tahun saya dekat Kalam Suci di Astro Oasis, ya. Yang telefon saya majoriti perempuan. Sebab lelaki ni bukan tak nak, dia ada nilai diri. Bukan ego, nilai diri. Ego Ustaz tak, nilai diri lelaki. Perempuan tak tuan-tuan, dia janji dapat, sedap tak sedap nombor 2, janji dapat. Sampai saya dah kenal dah perempuan bagi salam. Assalamualaikum. Tu perempuan lah. Siapa tu? Makcik Mina. Pada mana ni? Pada Seremban. Dah bersedia menggigil ni. Perempuan ni manja kan. Baca cik. Dengar Ustaz, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim batuk lah Ustaz. Perempuan. Tuan-tuan, boleh kata majoriti perempuan saya. Lelaki kalau ada pun boleh sujud syukur lah tuan-tuan. Kita susah. Tapi ada juga, tapi ada cara dia. Siapa di sana? Haji Osman bin Dollah Ustaz. Gaya mu ada, baca belum tentu tuan-tuan tu. Daripada mana ni? Syalam. Syalam mana? Ar-Rasir. Teruskan bacaan. Gaya dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sedap saya. Orang perempuan tak lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia mahal. Innalladzi, sama tu tadi. Melaki ni ada trik dia, kan? Sebab tu tuan-tuan nak sebutnya, bila mana pada waktu tu turun ayat tu, Al-yawma akmaltu lakum tu di Arafah, dia panggil ayat-ayat Madaniyah selepas daripada hijrah. Tuan-tuan perasan tak dekat Arafah tuan-tuan ada satu masjid namanya Masjid Namirah. Perasan tak? Kat Arafah kan masjid yang pakai setahun sekali. Masjid Namirah, tuan-tuan perasan tak mihrab dia menghadap ke arah, mihrabnya berada di tanah haram. Yang belakang ni berada di tanah halal. Perasan tak? Perasan tuan-tuan? Tak Ustaz, tak perasan macam sama ke tak? Mihrab dia tu, mihrab di tanah haram. Mana berada tanah haram? Yang belakang tu di Arafah. Arafah tanah halal. Sebab apa tuan-tuan dia buat masjid begitu? Sebab tuan-tuan, baginda Nabi SAW ketika dia salat di Arafah, dia berada di tanah haram. Sebab amalan di tanah haram pahala 100,000. Kalau tanah halal 27. Ni sebenarnya dekat sama macam dekat Taman Rincing ni, sama dia 27 di Arafah. Tetapi Arafah dia istimewa hanya 9 Zulhijjah, bermula gelincir matahari sehingga terbitnya fajar 10 Zulhijjah. Hari tu saja. Hari lain sama macam Kedah ke Pahang ke Terengganu Kok Diang sama. Tapi banyak orang kita pergi Mekah, pergi berdoa atas Jabal Rahmah. Enggak masa pergi umrah. Ya Allah. Saya tegur, dia doa, ustaznya Arafah, ustaz Arafah. Saya kata Arafah tu istimewa malam 9, hari 9 gelincir mata. Hari lain tak ada apa. Tak ada masalah lah, tapi orang tak faham benda tu. Mengapa tuan-tuan? Sebab Nabi sebenarnya kat sana kerana di situ tanah haram. Pahala tanah haram, pahala 100,000. Tapi kalau masa kursus haji saya tak beritahu benda ni tuan-tuan.
Kalau dia beritahu kat pakcik dia pakai lompat-lompat sebelah tu, lompat. Kan kebetulan Malaysia kan dia punya maktab betul-betul dekat sempadan tu. Maktab 96 tu sempadan, ni tanah halal, ni tanah haram, kan? Nak sebutnya adalah ada suatu benda yang turun dekat situ, dia panggil Wadi'u Uranah. Baik. Kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram Nabi balik ke Madinah. Bulan Safar Nabi gering, akhir bulan Safar Nabi gering, dan bulan Rabiul Awal Nabi wafat. 7 hari sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan kena betulkan al-yauma akmaltu lakum bukan ayat terakhir. Bukan ayat terakhir, tetapi kita nak khilaf pun tak ada masalah. Sebab apa? Dia tidak membabitkan soalan i'tiqad dan tidak membabitkan soal ibadah. Tak apa, kita boleh bersisih pendapat, ya. Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah taala. Itu ialah gambaran keseluruhan Al-Quran. Dan dalam Al-Quran ini tuan-tuan, dia merangkumi banyak benda yang berkaitan dengan i'tiqad, berkaitan dengan ibadah. Bila sebut ibadah ni, iaitu satu matan yang akan dielaborate oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila kita bicarakan Quran ditafsirkan oleh al-hadis. Sallu, ayat Quran kata salat, aqimus salah, dielaboratekan oleh hadis Nabi. Sallu kama raaitumuni usalli, semayalah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Baik, cuba tuan-tuan buka surah An-Nur ayat 40. Siapa ada telefon boleh buka tuan-tuan. Surah An-Nur pada ayat 40. Baik, sebelum tu saya nak bawa cerita dulu. Tuan-tuan perasan tak kes kapal selam Indonesia yang tenggelam tu, yang pecah, yang mati 51 orang, 55 orang kan yang mati. Tuan-tuan baca tak sejarah bagaimana mereka nak mencari kapal selam tu? Tengok Allah dah cerita dan pasal dalam laut ni tuan-tuan 1500 tahun yang dulu dah. 1400 tahun yang dulu Allah cerita. Tengok Allah kata au kazulumatin fi bahrin lujji yaghsha, atau kazulumatin seperti gelap gelita, fi dalam laut, lujjin yang dalam, yaghshahu meliputi, maujum min fawqihi ombak yang ada di atasnya, maujun min fawqihi dari ombak yang ada atasnya, sahabun awan, zulumatun gelap gelita, ba'duha sebagian, fawqa atas, ba'din sebagian pada yang lain. Idza akhraja yadahu lam yakad, apa dia kata? Idza, apabila dia mengeluarkan tangannya, tidak dapat dia melihat tangannya. Quran dah cerita lama dah tuan-tuan, bahawasanya kedalaman laut ni tuan, cahaya matahari dalam Quran cerita, cahaya matahari dia akan pergi ke dalam permukaan air, dia boleh pergi paling jauh pun tak sampai 2 meter, tak sampai tuan. Lepas tu dia akan timbul kebiruan, dan bila mencapai kepada dan bila dia mencapai kepada kedalaman yang luar biasa, iaitu sampai 2000 meter ke dalam, waktu tu kegelapan yang luar biasa, sehingga kan kita letakkan tangan pun kita tak boleh nampak dah tangan kita.
Dan dinyatakan di dalam laut yang dalam, tuan-tuan, gelap dia luar biasa, sehingga Allah ciptakan satu makhluk binatang yang tiada mata. Dia tak perlukan mata pun. Sebab apa? Sebab gelap yang luar biasa. Dan di dalamnya seperti ada air terjun, seolah macam dunia lain dekat bawah tu. Dan tidak ada makhluk yang boleh hidup kat situ kecuali binatang ni. Sejuk yang luar biasa. Sebab itu Allah jadikan makhluk yang bernama paus ni, dia boleh duduk kat situ. Sebab apa dia boleh duduk? Kerana, tuan-tuan, lemak dia banyak. Lemak tu ia akan memanaskan badan dia untuk dia boleh survive, berada di dasar lautan. Tuan-tuan, nak sebutnya cerita pasal baru ni dia cari kapal selam yang pecah tadi. Dia kata dia berjumpa kegelapan yang luar biasa. Dia tak pernah jumpa gelap yang macam tu. Luar biasa. Rupa-rupanya Allah dah ceritakan 1400 tahun dahulu. Orang kita ni, tuan, bila ada kes baru dia akan mencari kehebatan Al-Quran. Ingat tak ketika kita jerbu dulu, kan, sibuk cari surah Dukhan, surah Awan, surah Asap. Kemudian berlaku kapal terbang emas kita hilang, kan, timbul masalah bermeda, timbul masalah antara keadaan tempat tu, maka orang mencari dalil dan mereka berjumpa pembuktian yang disebut di dalam Al-Quran. Tetapi, tuan-tuan, ayat ni bukan nak cerita pasal gelap, keadaan gelap tu. Ayat ni dalam tafsiran nak menceritakan bagaimana itulah orang-orang kafir. Mereka tak dapat melihat kebenaran seperti kegelapan dalam lautan. Allah gambarkan orang-orang kafir ni, dia nampak kebenaran, dia tahu ini benar, tapi dia tak boleh terima. Mereka ni umpam berada dalam kegelapan di dalam lautan yang gelap luar biasa tu. Sampai satu keadaan dia tahu dia tak boleh survive, tetapi dia tidak boleh menerima hakikat. Itulah kegelapan yang sebenarnya. Nak sebutnya, tuan, Al-Quran ni mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Sebab itu, tuan, bagi saya tajuk ni agak besar sangat. Saya nak bahaskan besar sangat. Apa dia yang saya nak ambil, tuan-tuan? Tengoklah Allah kata, wala tulku bi aidikum ilat tahlukah. Jangan kau bawa diri kamu kepada kebinasaan. Dalil menyebut dalam ibadah ni mesti berasaskan dalil. Sumber pertama iaitu Al-Quran, sumber kedua iaitu hadis. Bila kita bicara bab hadis, kena kenal hadis sahih ke, hadis hasan ke, hadis dhaif ke, hadis ahad ke, hadis mursal, kena tahu tu pula. Bila kita bicara pasal hadis, kena tengok mana yang lebih utama, hadis perkataan ke, hadis perbuatan ke, hadis takrir. Hadis yang paling utama sekali ialah hadis perkataan. Kedua baru perbuatan. Why? Sebab bila perbuatan kadang-kadang Nabi buat sebab masa tu, keadaan tu, waktu tu. Contoh, tuan-tuan, Nabi buat tarawih qiyam Ramadan bermula daripada Isyak, lepas Isyak sebelum masuk subuh. Tuan-tuan mampu buat tak? Mampu tak buat? Tak mampu. Sebab itu perbuatan bukan keutamaan. Nampak tak? Sebab itu dia kata, kalau kita nak buat, buatlah. Sebab Allah kata, laha ma kasabat, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak berarti seorang dengan kadar kemampuan yang ada pada dia. Tengok, sama lah juga, tuan-tuan, bila sebut sunnah tu, dia mesti di-elaborate oleh dengan ilmu Al-Quran. Saya sebut tadi makiyah, madaniyah, muhkamat, mutasyabihat. Kemudian dia mesti faham istilah masalih mursalah. Dia kena faham istilah dia panggil syahaduz zari', tidak membuka lubang-lubang fitnah. Dan dia kena faham juga perkara yang berkaitan, yang paling penting sekali, tuan, yang paling penting, iaitu masalih mursalah. Ilmu saya sebut ni orang awam memang tak ada. Ni dia panggil ilmu fardu kifayah. Lagi nak meletakkan hukum Al-Quran tadi, dia kena letak dengan fake nam.
yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Yang pertama fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan. Kemudian fiqh keutamaan naklah dikembarkan dengan fiqh maqasid syar'iyah. Dikembarkan dengan 5: agama, nyawa, akal, nasab dan harta. Nak meletakkan hukum yang 5 ni, jaga 5, mesti ada 3. Apa dia? Daruri, kerana darurat. Yang ketiga, hajat, kerana keperluan dia hajat, perlukan benda tu. Yang ketiga, tahsiniat, kerana menggambarkan keindahan Islam itu. Kemudian dikembarkan pula dengan fiqh muwazzanat, fiqh pertimbangan. Kemudian kena kembarkan pula dengan fiqh ikhtilaf, kena kembarkan dengan fiqh waqi'. Maknanya Al-Quran tidak boleh bergerak sendiri, dia mesti disertakan dengan hadis Nabi, barulah terbentuknya sesuatu hukum. Contoh, saya beri contoh. Dalil menyebut sawwu sufusakum, bila solat berjamaah rapat-rapat. Dalil sebut, sunnah sebut. Tuan-tuan rapat ke jarang? Sekarang ni rapat ke jarang? Jarang. Tuan-tuan ambil dalil mana? Entahlah ustaz, Jabatan Agama suruh macam tu lah kata. Tuan-tuan mukallid, orang awam, dia kena bertaklid kepada mujtahid. Mujtahid ini iaitu orang ilmuwan yang keluarkan hukum-hukum ni. Apa tuan-tuan? Dalil mengatakan semayang rapat-rapat berjamaah. Dalil menyebut itu sunnah. Sumber kedua selepas Quran adalah sunnah. Tetapi dia pergi kepada masalih mursalah, manfaat dan mudarat. Mafsadah bertembung antara mudarat besar dengan mudarat kecil. Kena tinggalkan mudarat besar, ambil mudarat kecil. Kemudian ada syahaduz zari' dengan buka lubang-lubang fitnah. Orang boleh fitnah kepada agama, menggambarkan Islam ni rosak, teruk. Tak apa ustaz, mati pun matilah, jangan ikut sunnah. Salah tu Syekh. Wajib menjaga 5. Kemudian dia kata lagi, hendaklah melihat kepada uruf. Kadar mana tuan-tuan? Jarak berapa meter ni? 3 meter. Berapa meter? Jarak. Siapa yang bagi jarak ni? Siapa yang bagi jarak? KKM. Tuan-tuan ikut KKM, nak ikut ulama? Fas'alu ahla zikr. Tanyalah kepada orang yang tahu. Yang tahu bab kesihatan ni siapa dia? KKM lah, bukan ustaz. Jangan tanya ustaz. Ustaz tak tahu apa tuan. Ustaz dia akan mengumpulkan data dan bukti tadi. Dia akan membuat keputusan wajib menjaga nyawa atas sebab maqasid syari'iyah, wajib menjaga nyawa. Maka pada waktu tu, bila wajib menjaga nyawa, dia kena melihat kepada daruri, kerana terpaksa, wajib dia buat. Kemudian nak selamatkan nyawa, kena pakai face mask. Lepas siapa kata face mask ni? Ustaz ke doktor? KKM kata. Fas tanya dia orang yang tahu. Kemudian suruh bawa sejadah. Sebab apa siapa kata? Fas'alu ahla zik. Tanya orang yang mahir dalam bab kesihatan ni. Kemudian barulah ulama yang akan putuskan dengan fiqh hajat, keperluan kepada hajat. Tuan-tuan. Kemudian pada waktu tu tengok lagi. Tuan-tuan agak-agak boleh marah tak kalau kerajaan kata kita jadi PKPD, tuan-tuan? Tuan-tuan boleh marah tak? Yang takut jawab, boleh marah tak? Orang awam akan marah. Bila bertembung antara nafsu dengan syariat, kadang-kadang nafsu akan mengatasi syariat. Islam kata wajib menjaga nyawa waktu tu. Saya ambil contoh tuan. Saya tanya lagi sekali. Tuan-tuan, orang perempuan dalam ihram boleh tak tutup muka? Orang lelaki tak boleh tutup kepala.
Orang perempuan tak boleh tutup muka. Dia panggil larangan ihram, wajib haji. Kalau sengaja berdosa, kena bayar dam. Tak sengaja, tak dosa, kena bayar dam. Situasi Covid, apa hukum pakai face mask bagi perempuan? Hukum tetap hukum. Tetapi sebab maqasid syariah, menjaga agama, nyawa, akal, nasab dan harta, maka daruri keperluan, maka dia kena pakai face mask, wajib menjaganya nyawa. Nampak tak? Fiqah. Adakah dia kena bayar dam? Timbul situ pula. Hukum kata, dalil kata kena bayar dam. Tetapi Islam bukan agama yang menghukum. Islam ni menggambarkan tahsiniat, keindahan Islam tu tuan-tuan. Maka dia bukan sengaja nak buat, tapi keadaan waktu tu memang terpaksa, tak nak buat apalah. Lalu ulama meletakkan sebagai mukrah, terpaksa, maka tidak dikenakan pembayaran dam. Nampak tak? Cantik hukum tu Syekh. Tapi agak-agak orang awam boleh terima ke tuan-tuan? Boleh terima tak? Apabila pihak ulil amri kata tahun ini kita buat PKB, kemudian orang meniaga bazar Ramadan di stop, agak-agak nak marah ke tidak? Orang awam akan marah. Ulama akan menilai. Ulama akan menilai di manakah syaduz zarik, mana lubang-lubang fitnah. Ulama akan menilai adakah lebih selamat, manakah mudarat. Bertembung antara dua mudarat, kena meninggalkan mudarat yang besar, mengambil mudarat yang kecil. Kena sebab dirugi seorang, 10 orang, 50 orang, lebih selamat nyawanya daripada kerugian dia seorang. Adakah orang boleh terima? Belum tentu semua orang boleh terima. Yang boleh terima ni geng-geng kuliah dia boleh terima. Sebab yang menulis dalam Facebook SRP tak lulus pun menulis juga. Yang kerja kelulusan darjah 6 pun boleh komplain juga. Dia komplain berdasarkan ilmu yang dia ada. Ilmu saya sebut ni fardu kifayah tuan-tuan. Taubatlah home dia tak tahu. Contoh haji pada tahun ni tuan. Haji tahun Allah kata, tengok Allah kata. Beza dengan manusia kata. Allah kata, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Allah menyeru manusia melakukan ibadah haji bagi mereka yang berkemampuan istita'ah, yang berkemampuan pada harta. Maknanya nak pergi haji ni kena cukup duit. Harga naik haji berapa? Jangan takut jawab tuan-tuan berapa. 25,000 harga baru ni. Tuan-tuan bayar berapa? 9,908. Agak-agak dah wajib ke belum? Bertembung antara nafsu tu. Anda belum wajib lagi. Belum wajib. Allah kata, nafsu kata aku nak juga subsidi. Betul tak tuan-tuan? Allah kata walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'ah. Berkemampuan pada harta, berkemampuan kepada kesihatan. Tuan-tuan, tahun ni kalau orang kena gugur agak-agak marah ke tidak? Saya dah tanya, orang tua-tua selamat tak Covid ni pergi haji? Saya nak tanya sekali, orang tua-tua agak-agak selamat tak pergi haji tahun ni? Yang menilai bukan kita tuan-tuan. Kesihatan. Tengok pakcik tu ada gout, ada darah tinggi, ada jantung, memang tak selamat. Ada darah tinggi, maka dia pergi mudarat, gugurkan nama dia. Agak-agak nafsu kita marah ke tidak? Bertembung antara nafsu dengan syariat. Berkemampuan pada orang lain. Yang ketiga tu, berkemampuan pada diri. Berkemampuan pada kesihatan, berkemampuan pada orang lain. Jatuh nombor 3 tu, kemampuan pada orang lain. Orang lain tu siapa dia? Tabung haji, bagi subsidi, tambah
15,000 lebih jadi 25,000. Tapi kalau tuan-tuan dia nak bagi, tuan-tuan nak ambil tak? Kalau nak bagi, ambil tak? Nak bagi boleh. Kalau dia tak bagi, boleh marah tak? Tak boleh marah, tuan-tuan. Tapi adakah semua orang boleh terima? Nafsu tetap kata, saya nak tau, saya nak. Allah kata gitu. Berlaku pertemuan. Benda ni sensitif, tuan-tuan. Katakanlah, tuan-tuan, andai kata tahun ni Arab Saudi kata tidak ada bilik berenam, semua bilik berdua sebab SOP, kos naik tak? Andai kata Arab Saudi kata tahun ni bas tak boleh naik penuh 40 orang, naik 20 je, bayar sama, kos naik tak? Naik. Andai kata Mina satu maktab boleh isi 3,000 orang, SOP setengah je, 1,500, bayar penuh, kos naik tak? Tuan-tuan, dia kata kalau aku bagi mereka subsidi, aku akan rugi. Maka berdosa hukumnya, berdosa hukumnya apabila ekonomi orang Islam runtuh. Maka wajib selamatkan waktu itu. Adakah semua orang boleh terima? Apa tuan? Bila berlaku pertembungan, itu dipanggil fiqh. Tuan-tuan cuba bayanglah, cuba bayang tuan-tuan tahun ni, andai kata tahun ni ada haji lah, andai kata ada haji tuan-tuan ni. Tuan boleh bayang tak? Dah lah tak boleh berkumpul ramai-ramai. Tuan-tuan rasa dekat Muzdalifah berkumpul ke tidak? Kutip Bandar Batu tu berkumpul tak? Berkumpul. Dia takkan bagi berkumpul, tuan-tuan. Tak pelik ke tahun ni lalu je? Ambil hukum. Dulu kutip Bandar Batu, dia katakan kalau bagi kutip kan berkumpul puak-puak ni, berjangkit pula. Tak dapat kutip. Habis Ustaz nak macam mana Ustaz? Kutip lah dekat Mekah, kata. Pelik tak haji tahun ni? Sebab wajib jaga nyawa. Kata kalau pergi 8 Zulhijjah, orang akan berkumpul. Contoh ni contoh. Arab Saudi kata kita pergi 9 lah, ambil hukum saja. Gelincir matahari 9 Zulhijjah, bas pun pergi ke Arafah 9 Zulhijjah. Tiba-tiba polis kata tak boleh turun. Contoh. Takutnya terjangkit, tak boleh turun, duduk dalam bas. Polis kata mamnu' dukhul, tak boleh masuk. Duduk, kata dia. Tuan-tuan nak buat apa? Duduk dalam bas. Allah, kelakar betul pergi haji tahun ni duduk dalam bas, tak boleh pergi ke Arafah. Tak mustahil, saya kata tak mustahil. Kemungkinan boleh berlaku. Hukum kata sah. Lepas tu pula tuan-tuan, macam mana Ustaz nak jejak kaki kat Arafah ni? Macam mana Ustaz dia jejak? Kita berkata Nabi SAW ketika di Arafah, Nabi sentiasa berada di atas unta dia. Mana dia tak jejak pun kaki dia di Arafah. Lepas dia semayang pun dia pergi dekat Wadi Uranah di tanah haram. Nampak tak? Nabi naik atas unta, duduk atas unta, kita duduk atas bas. Lebih kurang sama. Hikmah 2. Tuan-tuan bayangkan, nak baca khutbah macam mana kalau tak boleh turun? Contoh jemaah saya tahun ni jangka ada 700 orang. 700 orang, ada berapa bas tu? 700, dah 20 orang yang naik. Bayangkan nak baca khutbah macam mana tuan-tuan dalam bas. Akhirnya terpaksa Google Meet. Tak pelik ke tahun ni baca khutbah Google Meet pakai Zoom. Agak-agak makcik yang umur 80 tu tahu tak Zoom ke Google Meet. Tahun ni drastik perubahan. Tapi fiqh ni tuan, dia terbuka. Sebab itu bila sebut Al-Quran ni, jangan jumut bila sebut Al-Quran ni, dia mesti di-elaborate oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nak elaborate tadi kena orang yang mahir, dipanggil orang yang mujtahid. Sebab itu nak sebutnya muqallid, orang awam kena bertaklid kepada mujtahid. Amanah taklid, beramal tanpa mengetahui dalil.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, conclusion dia, saya nak gambarkan tuan-tuan bahawasanya bila berlakunya pertemuan, bila kita makin gali ilmu Al-Quran, kita akan dapati kita masih jauh lagi tuan-tuan tentang kehebatan isi-isi Al-Quran. Sebab apa yang berlaku pada hari ini biasanya kita perhatikan, iaitu kadang-kadang nafsu mengatasi kepada syariat. Sedangkan kita baca tu, tetapi nafsu boleh mengatasi. Sebab apa? Nafsu suka kepada yang seronok, yang sedap, yang untung bagi pihak diri dia. Jadi sebab itulah kita ambil peluang bulan Ramadan ni, didiklah nafsu kita. Tarbiyah nafsu kita, lembutkan nafsu kita ni dengan apa? Dengan memperbanyakkan baca Al-Quran dan banyakkan tadabbur, memahami isi kandungan ayat Al-Quran dan berguru. Saya ulang balik, berguru. Sebab ilmu Quran ni cukup luas, perbahasan yang cukup luas. Jadi conclusion dia, tuan-tuan, kita ambil kesempatan dengan hari-hari berbaki kita ini untuk terus memahami dan mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya tutup, saya buka soalan. Apa ada soalan? Apa ada soalan? Ada soalan? Macam mana? Sebab tu dia panggil tuntutlah ilmu, tuan-tuan. Dia ilmu ni kena dituntut. Sebab dalam ilmu Al-Quran ni ada ilmu tajwid, dia ada ilmu ulumul Quran, ada ilmu berkaitan dengan ilmu fawasil, ada ilmu dhabit. Tu ilmu dhabit, ilmu tanda tu. Ilmu tanda. Mana kita every year kita kena upgrade kepahaman kita pada membaca Quran. Sebab pembuat, sebab itu dia suruh baca Quran ni, dia suruh kena ada orang yang menyemak. Kena ada orang semak. Tengok bila ada orang semak, maknanya kita tahu dah yang kita baca tadi salah. Contohnya kita membaca wazan. Saya faham orang kita ni baca Quran, dia punya harakat dia berubah-ubah kan, kejap empat. Dia tak boleh nak maintain. Muzabzabina baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ula. Tu nak kontrol 4666642 tu. Kadang-kadang kita agak terlanggar-langgar kan. Yang pertamanya kerana kita ni tuan-tuan bukan orang Arab satu. Yang kedua, kita baca Quran kita kena tengok. Sebenarnya orang baca Quran ni dia kena bayangkan yang dia baca. Dia nampak Hamzah tu duduk bercerai, dia nampak Hamzah tu duduk bercantum. Bila dia nampak Hamzah tu bercerai, dia jadi mak wajib. Dia akan baca 5 atau 4. Kalau Hamzah tu bercerai, dia jadi mak jaiz, dia akan baca 2 atau 3. Itu problem kita. Sebab itu tuan-tuan, bila kita baca Quran, saranan saya kita upgrade. Yang keduanya, tuan-tuan nak baca Quran, kalau boleh, ni nak kongsi pengalaman, baca Quran yang sama. Yang baca hari ini Quran lain, besok Quran lain, jangan tuan-tuan. Satu Quran ni, satu cetakan ini. Bila kita baca Quran yang sama, tuan-tuan akan nampak bayangan ayat tu di mana, kanan ke, kiri ke, atas ke, bawah. Sebab itu orang kita Yasin tak hafal, dia ingat tapi tak hafal. Betul tak? Tuan-tuan ingat tak Yasin? Ingat tapi hafal tak? Tak hafal dia. Baca Yasin daripada Seremban sampai Johor tak habis-habis. Buat kereta. Tapi kalau dia orang guide dia boleh baca. Sebab apa? Sebab tuan-tuan baca Yasin, minggu ni baca Yasin 20 muka surat. Minggu depan ambil yang muka surat 13 muka surat. Jadi akhirnya kita tak nampak kedudukan ayat tu.
Sebab itu kita nak lazimkan baca Quran ni, kalau boleh gunakan Quran yang sama. Tak apalah, peringkat awalnya kita baca secara murattal. Saya faham tuan-tuan, sebab kita bila semakin tua, kita rasa tak memadi baca dak, kena cari saya. Dia kena gali. Sekurang-kurangnya kita gali ilmu berkaitan dengan tadabbur, kehendak kepada sesuatu ayat. Sebab bila kita tahu ayat Quran ni, kehendak dia begini, maksud dia begini. Macam tadilah ayat tadi cerita pasal kegelapan laut kan. Tapi dia bukan cerita pasal kegelapan laut. Dia cerita pasal orang kafir gelap tu. Iman dia gelap tu. Umpama seperti kegelapan di dasar lautan. Itu penting dia. Okey InsyaAllah. Okey lain. Baik, ucapan terima kasih pejuang persekutuan. Kebetulan tuan-tuan, surau ni tempat nikah anak saya dulu tuan-tuan, kat sini lah. Anak saya kahwin orang sini. Kahwin orang sini kat depan sana rumah dia kan. Jadi bila saya lalu, macam pernah tengok surau ni. Boleh nikah itu dekat sini. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Yang baik daripada Ta'ala, tidak baik dari kelemahan saya sendiri. Jadi saya nak sarankan kepada semua yang ada ni, tuan-tuan, dalam situasi COVID yang sedang hebat melanda sekarang ni, nasihat saya tuan-tuan, cuba amalkan makan vitamin C. Vitamin C, kalau tuan-tuan boleh cari vitamin C yang dia boleh bertahan 24 jam. Kalau kita makan vitamin C yang jual kat farmasi tu, dia yang 1000 mg tuan-tuan, biasanya kita makan, bila kita buang air kecil dia akan keluar sekali. Tapi dalam situasi COVID ni kita nak dia berada 24 jam. Yang tu mahal sikit tuan-tuan. Kena carilah, tuan-tuan tanya doktor, dia tahu dekat mana nak cari vitamin C. Sebab tuan-tuan, COVID ni kekuatan kita sebenarnya, antibody kita kena very strong. Dalam masa yang sama juga kita kena baca banyak berdoa. Saya nak akhir tuan-tuan, kita nak ambil doa Nabi SAW. Ketika Nabi sampai ke Madinah dipenuhi dengan wabak, Nabi angkat tangan. Dia tu, Allahumma habbibi ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashadda wa sahiha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha. Ini ialah hadis Muslim, hadis Bukhari dan Muslim, bahawa ketika Nabi sampai ke Yathrib, Abu Bakar demam, Bilal demam, sebab Madinah dikenali dengan bandar wabak. Sebab itu dah pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi ketika buat umrah, dia beritibak. Tahu itibak? Dia ambilkan ihram tu, dilemparkan di sebelah kanan, nampakkan bau di sebelah kiri dia. Why? Nak tunjuk pada orang musyrikin bahawa, nak tunjukkan otot mereka, body mereka, muscle mereka tidak menunjukkan mereka dijangkiti oleh wabak kerana doa Nabi. Sebab itu bila orang pergi umrah, mengapa kena itibak? Ingat tahun ke-7 Hijrah, umrah qada, Nabi beritibak, nak tunjukkan muscle mereka. Satu. Yang kedua, Nabi kata laqad du'a bismil azam. Nabi kata alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Barang siapa mendengar balak, mendengar musibah kepada seseorang, maka dia baca akan doa ini, lam yusibuhu zalikal balak. Balak yang ditengok, balak yang didengar tidak akan berlaku ke atas diri dia. Cari kitab Samudra Suratul Fatihah, ada membahaskan satu doa. Bila berlaku dengar kata, ada orang tu kena COVID lah. Sekarang dekat Shah Alam dah, dekat stadium tu dah penuh dah orang kena COVID. Kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Semuanya daripada Allah. Kemudian kita baca doa ni. Ikut tuan-tuan. Alhamdulillahilladzi afani. Ikut. Mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila.
Nabi kata lam yusibhu zalikal balak yang dia tengok, balak dia dengar tidak akan berlaku ke atas diri dia. Innaka la tuhliful mi'ad. Allah tidak mungkir janji. Pergi kedai buku, cari kitab Samudra Suratul Fatihah dalam tajuk basmalah. Dia ada bahas sebab situ dalam bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita disuruh baca Bismillahilladzi la yadurru ma'a syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dan kita terus baca alhamdulillahilladzi afani. Lagi sekali tuan-tuan. Sama-sama ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kalau nak dapatkan luaran juga, tuan-tuan buka di Google atau di YouTube, type nama saya Ustaz Zulkarnain bin Hamzah, dalam tajuk dia Munajatku. Saya ada bahas bab tu. Bab tu tuan boleh buka. Tapi tuan-tuan jangan buka saja, jangan lupa subscribe. Okey. InsyaAllah jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.